Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Azriza binti Muhammad Fuhimi dari kelas AA101. Saya daripada kumpulan yang kedua. Okey, hari ini saya nak bentangkan tentang sistem dan struktur pentadbiran. Okey, kat sini kita boleh tengok dia punya subtopik. So, komponen utama kerajaan Malaysia, Badan Pentadbiran, iaitu tajuk untuk saya bentang hari ini. Okey, pengenalan untuk sistem dan struktur pentadbiran. Okey, pemerintahan dan pentadbiran negara adalah berasaskan sesuatu sistem yang telah sedia dipraktikkan oleh masyarakat tempatan sebelum kedatangan kolonial. Okey, disebabkan kedatangan dan campur tangan kolonial ini telah memperkenalkan bentuk pentadbiran yang baru. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama kita tengok konsep feudalisme. Okey, feudalisme adalah satu konsep di mana dapat pembahagian kuasa berdasarkan wilayah. Ya, jadi wujudnya dua jenis pemerintahan, iaitu yang pertama kerajaan pusat yang mewakili wilayah dan atau negeri lain, manakala yang kedua adalah kerajaan negeri. Okey, kerajaan negeri ini mewakili hal ehwal luar negeri. Okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kedua-duanya mempunyai bidang kuasa dan organisasi yang berbeza, tetapi mereka boleh bekerjasama atau berkongsi dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan feudalisme ni. Okey, konsep ini telah wujud pada tahun 1896 dan tertubuhnya negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, disebabkan itu negeri-negeri Melayu bersekutu ini menggabungkan 4 buah negeri di bawah pemerintahannya dan pemerintahan pusat diketuai oleh Residen Jeneral dan setiap negeri diketuai oleh seorang residen. Okey, tujuan konsep feudalisme ni dapat wujudkan bagi melincingkan pentadbiran supaya semua negeri dapat diwujudkan sama rata. Okey, seterusnya kita tengok komponen utama kerajaan Malaysia ni diterbahagi kepada 3. Yang pertama badan perundangan, yang kedua badan eksekutif dan yang terakhir badan kehakiman. Okey, kita nak bincangkan hari ini adalah badan eksekutif. Okey, saya bagi penerangan sedikit tentang komponen. Okey, badan perundangan ni untuk membentuk rang undang-undang. Badan pentadbiran menjalankan hal ehwal pentadbiran dan melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh perundangan. Dan last sekali, badan kehakiman menjalankan kuasa keadilan. Okey, kita dapat tengok struktur dekat sini. Yang di-Pertuan Agong paling atas sekali atau dikenali sebagai YDPA. Okey, hari ini kita bincangkan tajuk ini, Badan Pentadbiran usul. Yang pertama sekali Perdana Menteri. Okey, yang lepas tu bawah dia Kabinet, Kementerian dan Suruhanjaya. Okey, dekat sini kita boleh tengok struktur gambar yang di-Pertuan Agong pada tahun 1957 sehingga sekarang. Okey, yang di-Pertuan Agong ni merupakan ketua negara atau ketua kepada 3 komponen yang kita cakap tadi. Yang pertama pentadbiran, perundangan, kehakiman. Okey, yang Pertuan Agong ni dilantik 5 tahun sekali dalam 9 kalangan orang raja-raja yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Okey, di bidang kuasa dia ataupun bidang tugas dia, pemerintahan tertinggi tentera, pengampunan, pelaksanaan undang-undang atau sebagainya. Okey, kita tengok sini badan eksekutif. Okey, dikenali juga sebagai badan pentadbiran ataupun badan pelaksanaan. Okey, di Malaysia, kuasa eksekutif dijalankan secara berperingkat persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan.
Okey, peringkat-peringkat ini menjaminkan agihan kuasa dan pelaksanaan kerja yang efisien. Okey, Badan Pentadbiran Kuasa Eksekutif. Okey, kuasa eksekutif ni dibahagikan dua peringkat. Yang pertama peringkat persekutuan, yang kedua adalah peringkat negeri. Okey, di bawah peringkat persekutuan ni adalah yang di-Pertuan Agong, manakala peringkat negeri ni Raja Sultan yang di-Pertuan Negeri. Okey, kuasa eksekutif pada peringkat persekutuan. Okey, kita boleh tengok dekat sini dari sudut perlembagaan. Kuasa eksekutif peringkat persekutuan adalah di tangan Yang di-Pertuan Agong. Baginda merupakan ketua pertama negara dan segala urusan kerajaan dijalankan atas nama baginda. Okey, dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif, Yang di-Pertuan Agong ni perlu bertindak atas nasihat jemaah menteri yang dilantiknya ataupun nasihat seorang menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri. Okey, jemaah menteri dilantik seperti berikut. Okey, kita boleh tengok kat sini. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri terlebih dahulu untuk mengurusi jemaah menteri. Okey, atas nasihat Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong melantik menteri-menteri. Okey, seterusnya. Tengok dekat sini, peringkat persekutuan. Okey, peringkat persekutuan ni dibahagikan kepada 5. Okay, yang pertama, Kabinet, Kementerian Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun dan Suruhanjaya. Okey, yang pertama sekali kita tengok Kabinet. Okey, Kabinet ni pada peringkat persekutuan, jentera pentadbiran penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Okey, jemaah menteri yang menganggotai Kabinet ni diterajui oleh pentadbiran persekutuan. Okey, Kabinet dibentuk oleh parti politik yang memperoleh kuasa majoriti dalam parlimen. Parti politik yang berjaya dalam satu-satu pilihan raya layak untuk memerintah negara kerana kerana rakyat telah memberi mandat untuk memerintah. Okey, kita boleh tengok macam mandat ni rakyat setujulah untuk memberi peluang untuk yang layak untuk memerintah. Okey, kita tengok seterusnya. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan dianggotai oleh menteri-menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Okey, tugas-tugas Perdana Menteri ini dibuat oleh setiausaha politik, manakala setiap menteri akan dibantu oleh seorang timbalan menteri. Okey, seterusnya kita boleh tengok kat sini. Setiap menteri bertanggungjawab ke atas kementerian masing-masing dan merupakan pembawa usul atau rang undang-undang kerajaan. Okay, peranan utama untuk menentukan dasar kerajaan dan memberikan arahan untuk melaksanakan jentera pentadbiran kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Okay, bagi melaksanakan peranan ini, anggota-anggota kabinet akan mengadakan mesyuarat secara tertutup dan akan diadakan pada setiap hari Rabu, okay, pada setiap minggu. Okay, mesyuarat tersebut adalah rahsia dan perlu dicatatkan oleh setiausaha kabinet iaitu Ketua Setiausaha Negara. Okay. Sesuatu dasar yang mahu dilaksanakan oleh sesuatu kementerian perlu dibentang dalam mesyuarat kabinet melalui kertas kabinet oleh menteri yang berkenaan. Okay, sebelum dibentangkan, menteri akan bertanggungjawab akan mengadakan rundingan perbincangan dengan kementerian dan jabatan-jabatan lain yang terletak di bawah kementeriannya. Okey, tengok lagi. Okey, tugas-tugas kementerian. Okey, tugas-tugas menteri dilaksanakan oleh sebuah badan yang dikenali oleh kementerian. Okey, kementerian ini merupakan agensi yang terdapat dalam jentera pentadbiran persekutuan. Okey, portfolio seorang Perdana Menteri dijalankan oleh Jambatan Perdana Menteri. Seorang menteri akan dibantu oleh timbalan yang di-Pertuan Agong memberi kuasa melantik timbalan menteri atas nasihat Perdana Menteri.
Okey, kementerian ni dibahagikan kepada dua. Kita boleh tengok kat sini. Yang pertama jabatan dan yang kedua perbadanan awam. Okey, perbadanan awam ini terbahagikan kepada dua juga. Okey, yang pertama badan berkanun. Okey, yang seterusnya badan tidak berkanun. Okey, kementerian hari ini sesuatu kementerian yang boleh ditambah atau dikurangkan mengikut keperluan negara. Okey, ketua pentadbiran utama sebuah kementerian adalah ketua setiausaha, manakala ketua pentadbiran UTTA di bawah Jabatan Perdana Menteri adalah ketua setiausaha negara. Okey, kita boleh tengok kat sini ada dua perbezaan dia. Okey, beliau merupakan ketua perkhidmatan awam peringkat persekutuan. Mereka semua ni penjawat awam. Okey, mereka semua ni penjawat awam. Kita boleh tengok kat sini. Yang pertama kita ada Menteri Dalam Negeri. Okey, kita ada Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan, Kesihatan, Hal Ehwal Ekonomi dan sebagainya. Okey, kementerian ini peranan dia membentuk dasar-dasar, merancang, mengawal dan melaraskan pelaksanaan tugas-tugas yang diletakkan di bawah portfolio kementerian berkenaan. Okey, tugas-tugas tanggungjawab kementerian ini kemudian disalurkan kepada beberapa buah jabatan dan perbadanan awam ditubuhkan di bawah kementerian tersebut. Okey, jabatan merupakan agensi pentadbiran kerajaan yang berperankan melaksanakan perkara-perkara dan dasar-dasar seperti yang ditetapkan oleh kerajaan melalui kementerian masing-masing. Okey, jabatan diketuai oleh ketua jabatan yang dipanggil ketua pengarah. Okey, kat sini kita boleh tengok lagi. Badan Perbadanan Awam ditubuhkan untuk membantu kelancaran pentadbiran kerajaan dengan memberikan sedikit kuasa ke atas beberapa perkara. Okey, dapat dua jenis perbandangan iaitu badan berkanun dan badan tidak berkanun. Okey, contoh yang kita boleh tengok, lembaga hasil dalam negeri ini badan berkanun dan sistem penerbangan Malaysia Berhad ni badan tidak berkanun. Okey, Kementerian Sumber Manusia ni dia ada carta organisasi dia, kita boleh tengok kat sini. Okey, yang pertama menteri, yang kedua timbalan menteri, yang ketiga ketua setiausaha. Okey, ketua setiausaha ni dibahagikan kepada 4. Yang pertama Jabatan Tenaga Manusia, yang kedua Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, yang ketiga Mahkamah Perusahaan dan last sekali Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja.